Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kita tanggungjawab ke sebelah dah, iaitu tanggungjawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asyarbasi. Okey, membaca Al-Quran di masjid. Ada seorang imam yang melarang adanya kelompok pembaca Quran di dalam masjid, dan kami tidak tahu apa yang jadi sebabnya. Apa yang lagi tak tahulah. Tak email tu lagi. Sebab apa tak tahu. Padahal di dalamnya terdapat beberapa pemuda dan orang-orang yang menjaga solatnya, yang hendak belajar Quran dan menghafalnya. Nak belajar Quran, hafal Quran. Apakah mereka berdosa bila membaca Quran dalam masjid? Nah, tanya gitu nah. Okey, jawab nak. Masjid didirikan untuk mengerjakan solat. Matlamat utama masjid ni bukan nak mengajar ke apa, tapi semaya tu nombor satu, solat. Itu teras utama tu. Solat adalah munajat yang dipanjatkan oleh hamba kepada Allah. Ibadah solat ini hendaknya dikerjakan dalam suasana yang hening, tenang dan jauh dari kebisingan. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sesungguhnya orang yang solat adalah orang yang tengah bermunajat kepada Tuhannya, maka hendaknya dia memperhatikan munajat yang dipanjatkannya, dan janganlah sebahagian dari kamu mengeraskan baca Al-Quran atas sebahagian lain. Itu je. Jadi kalau ada orang semayang, terutama waktu semayang fardu lah, waktu semayang sunat ni, asalnya molek di rumah, bukan di masjid. Walaupun semayang duha dan sebagainya pun, rawatib ke semua tu molek semayang di rumah. Tapi semayang fardu, tu tak boleh ganggu lah. Tapi ada waktu tertentu tu, orang masuk tahiyatul masjid ke, ataupun semayang sebelum Jumaat ni. Kita bicara sebelum ni, semayang hari Jumaat tu molek kita pergi awal, dan orang akan semayang dah. Tu keadaan asal dia dah. Jadi orang molek semayang sunat tak berhenti sehinggalah marinya imam naik khutbah Jumaat lah, naik mimbar lah. Jadi dalam keadaan begini, memang utama orang semayang dah. Utama orang semayang. Tak apalah, kita baca lagi. Fungsi lain dari masjid adalah tempat dilakukannya i'tikaf. Nombor dua. Nombor satu semayang. Nombor dua i'tikaf. Telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah beriktikaf di masjid. Kemudian beliau mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan dengan suara keras. Nabi dia tengah iktikaf, dengar zikir kau gapo iktikaf dengan senyap sunyi lah, tenang, nak tenang. Ibadah Islam ni bukan macam gila fana gapo ikut tarekat dah, tapi ketenangan. Dia nak ketenangan. Tiba-tiba dengan baca Al-Quran keras, kuatlah. Rasulullah SAW menyingkapkan tirai dan bersabda, ingatlah bahawa sesungguhnya kamu semua tengah bermunajat kepada Tuhannya. Maka janganlah sebahagian kamu mengganggu sebahagian lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengeraskan bacaannya atas sebahagian lain. Jangan siapa terganggulah orang lain di tengah beribadah. Nah, di dalam kitab Al-Madkhal diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkata kepada Imam Ali AS, wahai Ali, janganlah engkau mengeraskan bacaan dan doamu sekiranya ada manusia yang sedang solat, sedang semayang nak. Kerana yang demikian itu akan merosakkan solat yang sedang dikerjakannya. Dalam kitab Al-Madkhal ni ada sebut gitu. Dah satu riwayat yang tidak kuat, tapi dijadikan hujah oleh ulama lah. Ke atas dasar inilah sebagian fuqaha, sebagian guru fiqh memakruhkan meninggikan suara baca Al-Quran atau bacaan yang lainnya dalam masjid. Kerana meninggikan suara di masjid itu hukumnya makruh. Maka masjid mestilah dipelihara dari perbuatan yang sedemikian. Bahkan sebahagian fuqaha berpendapat bahawa mengeraskan bacaan di masjid itu haram, apabila hal itu mengacaukan dan mengganggu orang yang sedang mengerjakan solat baca Quran di masjid. Apakah pasal speaker di luar siapa derah ganggu? Bukan di masjid saja, di masjid nak semaya pun ganggu, pas keluar pun ganggu. Lagi lah kita kata dah. Kita tengok keadaan lah, jangan siapa mengganggu dah. Okey. Walaupun demikian, Nasa'i, Baihaqi dan Hakim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Hadis riwayat Nasa'i, Baihaqi dan Hakim. Mafhumnya, Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya, barang siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah SWT akan meneranginya dengan cahaya di antara dua jemaat.
Dan juga hadis-hadis lainnya yang mempunyai nada yang sama. Namun demikian para fuqaha mengatakan bahawa bacaan surah Kahfi itu hukumnya sunnah apabila tidak mengganggu orang yang sedang solat maupun orang yang sedang tidur. Jadi baca tu jangan sampai ganggu orang tidur. Betul boleh. Ada. Setengah masjid macam-macam lah ada. Sebelum Jumaat idurah. Ataupun sebelum subuh setengah tu baca durah. Ada budak kecil dekat dengan masjid tu terganggu tidur. Ada nak tahajud dekat dengan masjid, orang nak bangun tahajud. Cuba terganggu dengan speaker durah baca Quran. Benda tu pun sekali tengok baik nak baca Quran dah. Tapi kalau siapa mengganggu, dia boleh jadi haram juga. Dari sini dapatlah dikatakan bahawa sesungguhnya imam solat mempunyai hak untuk melarang bacaan Al-Quran yang menyebabkan terganggunya orang yang sedang solat. Atau bacaan tidak mematuhi adab-adab membaca Quran. Jadi tu imam ni jangan kita sangka buruk lalu lah. Mungkin ada sebab lah. Tanya dia kalau boleh lah. Tapi secara asasnya kalau ada tepi-tepi dekat-dekat tu orang duduk tengah semaya sunat pun, kita berhak, dia ada hak. Dan kita pun bertanggungjawab untuk jaga semaya orang dekat-dekat kita tu. Kerana dengan hal ini sesungguhnya dia melarang perkara yang dimakruhkan dalam agama. Kalau tak lagi dia larang perkara yang dimakruhkan dalam agama dah. Akan tapi dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar dikatakan bahawa haram hukumnya meninggikan suara bacaan dalam masjid kecuali bagi orang yang sedang mempelajari hukum fiqh dan agama. Dia kata baca Quran pun tak boleh kata durah kecuali belajar. Belajar hukum-hukum fiqh dan agama tu boleh. Tak tahu tak sebut belajar Quran ni tak. Tapi bagi kita baca Quran pun boleh, belajar Quran. Tapi yang penting tengok sesuatu, tengok keadaan. Jadi hukum fiqh belajar agama ni dalam masjid, Nabi pun pernah mengajar dalam masjid lah. Dia main hujah waktu lah. Bersandar kepada pendapat ini disimpulkan bahawa tidak ada halangan untuk mengeraskan bacaan dalam masjid pada saat mempelajari Al-Quran dan fiqh. Jadi Tugu Syekh As-Sarbasi ni, dia kata boleh belajar Quran dan fiqh. Baca Quran pun boleh. Kalau keras sikit bacaan, kalau nak belajar nak. Kalau nak belajar. Untuk itu hendaknya orang yang belajar itu memilih waktu yang kosong yang tidak didapati oleh orang yang mengerjakan solat sehingga mereka tidak menciptakan kegaduhan yang dimakruhkan itu. Agama ni bukan betul pasal solat. Boleh 100%, haram 100%, makruh 100%. Dia kena timbang tara, kena tengok. Agama ni kena tengok sesana. Bukan kita kata wajib 100%, haram 100% kecuali yang kata ilah semaya gapo tu. Dia kena tengok timbang tara tu. Dia banyak benar benda gini. Macam kita kata hudud wajib dah. Timbang tara pula. Memang wajib tapi kalau tak ada ke apa, boleh tangguh sementara. Utama. Ni alih kau tak lembah. Tak kena hukum tak. Orang lain kena. Jadi masalah lah tu dia. Di agama ni keadilan nombor satu dia. Bukan nombor satu dia jenis hukuman tu. Memang jenis hukuman tu tetapkan oleh syariat. Tapi keadilan tu Allah tetapkan juga, Allah wajibkan juga kepada kita. Begitulah yang kita kena perhati kan. Begitu juga sekarang ni di sekolah ke apa bercakap tentang Islam. Tapi kadang-kadang kroni naik pakak dulu. Kelusai teruk pun boleh naik pakak. Macam-macam lah. Kerana kroni orang ramai lagi yang tidak ada yang berhak tidak boleh naik ke jawatan tetap. Umur 55 ni dekat 60 nak pencing dah. Nak habis mengajar dah tak boleh lagi. Tiba-tiba orang muda 20 30 boleh naik. Orang yang berjasa besar kepada pendidikan Islam di sekolah ni tak boleh naik. Jadi benda ni Allah akan soal di hari akhirat esok. Ni naik DG 48, 44 tu banyak keluar surat kenaikan pangkat nak. Tiba-tiba orang yang lebih berhak, yang lebih bawah, yang lama dah teraniaya kerana gaji murah ni, Allah SWT, benda ni bukan Islam. Benda ni dilarang, diharamkan oleh Islam. Jadi kita kena fikir, timbang tara. Nak naik DG 44, 48, tunggu dulu biar naik DG 41 dulu nak. Ataupun orang yang gaji rendah-rendah ni nak. Fikirlah kebajikan orang bawah. Jangan fikir orang atas saja. Allahu Akbar. Okey, habislah situ dah. Jadi kita dalam masjid pun tengok waktu dia. Contoh ni biasanya dari satu lumrah antara maghrib dan isyak tu orang ngajar. Boleh lah. Kena beritahu awal. Nak sembahyang sunat tak sembahyang sunat masa ni lah. Masa ni orang ngajar. Tu pun kena fikir juga kalau salah ke orang musafir dah. Orang musafir
dia nak semaya, kalau semaya speaker derah ganggu dia semaya. Kita fikir juga. Mungkin letak orang musafir nak semaya fardu yang mari lewat ni. Dia semaya luar ke tempat musafir dia dan tidak didengari kita mengajar tu dah. Tengah ajar Quran, tengah ajar fiqh ke apa pun tidak siapa terdengar, siapa keluar tempat orang musafir semaya. Kena buatlah speaker dalam. Beranilah dibicara itu ada Ustaz Muhyiddin Khalil kata tak dengar azan ada qomak ke apa dia di Arab Saudi. Tapi ya ada arah itu gini, ya ada azan luar untuk azan, iqamah ada. Untuk mengajar memang you buat speaker dalam saja. Kawasan mengajar. Gitulah. Kalau kita pergi Masjid Mekah, ia ada speaker untuk kawasan Tok Syekh ni mengajar, speaker tengah situ je. Ada Tok Syekh lain mengajar tak dengar dah kuasa hak jauh tempat Tok Syekh lain mengajar yang guna speaker itu tak kuat. Sekadar kuat kuasa dia mengajar. Kerana tak boleh ganggu kuasa lain. Jadi kita nak fikir agama ni bukan kita rangkul semua, kita kena perincikan dah. Kena perincikan. Macam lah ni nak SOP ni. SOP di Malaysia dengan SOP di Singapura pun kita nampak. Lebih baik SOP di Singapura. Hari tu hak kita tak boleh nak pergi masjid. Dia boleh pergi masjid untuk keluarga boleh semaya rapat. Untuk orang lain kena semaya jauh tak. Dia ada SOP yang kita kata lebih fleksibel, lebih menyelesaikan masalah. Begitulah, lebih perinci lebih baik. Jangan kita perkara aku sekaligus. Boleh orang semaya pun ganggu pun tak boleh lah. Masa ni waktu mengajar tak fikir dia cara-cara teknik supaya tidak ganggu orang musafir semaya dah. Begitulah kita kena fikir dalam beragama ni. Fikir dalam agama ni bukan sekadar tetua orang yang kafir, sesak, liberal, muda-muda. Tapi pelaksanaan dia tu penting ni. Pelaksanaan dia. Pendekatan dia ni. Demikian juga sebaiknya pengajaran Al-Quran itu dilakukan dalam salah satu sudut masjid yang sejauh mungkin dari tempat yang biasa digunakan untuk solat, baik solat munfarid sendiri maupun solat berjemaah. Kita ni fikirlah. Apa tadi saya cerita orang musafir, dia semaya tempat luar ke tempat tepi ke, yang tidak didengari orang ngajar sehingga ganggu semaya dah. Kena fikir. Gitu juga baca Quran ni. Baca Quran tu boleh baca Quran lepas tu orang semaya lewat tu, semaya belakang tak dengar, ataupun ngajar di bilik khusus ke nak. Sekarang ni masjid besar-besar dia ada bilik. Dia ada bilik panggil apa? Seminar apa. Buat bilik khusus untuk belajar dah. Boleh agama ni you kena fleksibel, kena luas pendekatan dia supaya lebih menarik dan tidak mengganggu orang lain, hak-hak orang lain. Tu baru Islam. Bukan Islam ni tuduh orang lain. Kritik azan sikit. Ni anti-Islam, kafir dah. Bukan begitu, sebenarnya itu dah. Kita nak susun biar tu dia meraihkan semua masyarakat. Dan untuk kebaikan kita semua, ada salah faham itu betul, baiki nasihat menasihati, dah selesai. Bukan cepat menghukum dah. Tadi dia kata suruh buat tempat jauh sikit daripada orang semaya ramai, orang semaya sunat ke apa. Ada tempat khusus orang semaya sunat. Mengajar pula tempat khusus apa tak ganggu orang semaya sunat, tu lebih baik dah. Kena fikirlah. Lebih bagus lagi jika pengajaran Al-Quran itu dilakukan di ruangan tersendiri yang masih menjadi dalam bahagian dari masjid lagi atau terdekat dengannya. Buat bilik khusus ke. Banyak dah masjid lah ni. Ya buat tak terpisah. Hak molek ni jangan pisah dah. Setengah tu buat pisah juga. Ada you buat bangunan seminar ni suku dah. Kita takut tidak ada kelebihan masjid lah. Kurang pahala iktikaf ke. Kalau boleh dalam masjid pun buat bilik khusus tak terdengar keluar kan. Itu lebih baik dah. Pada suatu sisi kaum muslim wajib bekerjasama menjaga kehormatan masjid, dan pada sisi yang lain mereka juga wajib menyebarkan pengajaran Al-Quran dan menghafalkannya. Dengan adanya saling pengertian yang baik, maka akan terciptalah kerjasama yang diinginkan insya-Allah. Itu kena mesyuarat, kena bincang, bukan benda yang kata aku je betul lah salah, pendapat aku betul. Dia kena bincang, benda ni kena timbang tara, berbincang dan laksanakan sebaik mungkin. Teruskan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, telah putus keputusan, bertawakallah pada Allah. Gitulah keadaan kita dalam kehidupan dunia ni. Perluasan masjid. Ada rencana perluasan masjid di salah satu daerah. Di sisi kanan dan sisi kiri serta belakang masjid tersebut adalah rumah-rumah penduduk. Sementara di depannya adalah sebidang tanah wakaf untuk masjid. Apakah boleh menjadikan tanah tersebut bahagian dari masjid? Sehingga nantinya masjid tersebut dapat menampung semua jemaah yang hendak solat besar masjid, boleh ke tak? Gitu. Jawapan Syekh ni nak.
Islam memberikan dorongan yang besar kepada pembangunan masjid supaya manusia solat dan menyembah Tuhannya di masjid. Di dalam Al-Quran Allah SWT firman, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut selain pada Allah. Mereka lah orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Surah Taubah ayat ke-12. Itulah nak. Jadi masjid Allah ni Allah suruh makmur mendirikan semaya, menunaikan zakat. Tidak takut selain pada Allah. Tu matlamat dia lah. Jadi Al-Quran ni didorong manusia ni semaya di masjid. Tu asalnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangunkan sebuah masjid Allah dan itu dilakukannya semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Kalau buat masjid di sebuah masjid di dunia ni, Allah akan buat rumah dia di syurga ni. Tapi janganlah bangga ada orang di atas dalam Facebook tu. Dia ni, dia gelar dia bahasakan diri dia tu ustaz lah. Dia panggil, lepas dia bagi-bagi, dia suruh tunggu, suruh diri tu, dia nak tazkirah. Tazkirah kata orang ni tak semayang, Musa aku duduk jauh. So, cara dia kasar tak? Cara kasar tak? Dia bukan, dia nak tazkirah macam video kita mula tengok tu. Tapi cakap tu sakit hati orang. Ni bukan dia dah. Kita nak dalam bentuk cerita dia buat sedekah ni. Ustaz tu dia cerita dia buat masjid ni. Masjid ni muka kamu ni muka tak semaya. Boleh kata direct gitu dah. Masya Allah. Jadi ni tak boleh dah. Kita nak buat apa? Ikhlas kerana Allah. Tak payah sebut dah. Jangan orang tahu dah. Tak payah kita cerita kita derma sini, derma ke Palestin. Kita senyap lah Palestin, tak payah kita gagal kita saya derma dah Palestin dah. Ebit Liu tu dia derma pun. Duit dia pun ada, tapi dia pun terima juga banyak sumbangan orang lain juga, orang kaya dah. Jadi apabila dia terima sumbangan orang kaya ke apa, dia kena tunjuk dah. Kalau dia tanya duit gimana. Jadi NGO ataupun pihak tertentu ni, setengah-setengah ustaz ni, dia kena tunjuk kerana itu bukan sahaja duit dia, duit sumbangan orang ramai pada dia yang dia diamanahkan untuk sumbang kepada masyarakat. Apalah situ ni. Samrah bin Jundub berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk mendirikan masjid di kampung kami dan memerintahkan kami untuk menjaga kebersihannya. Tadi tu kan. Masjid kita ni walaupun nampak banyak, tak sebanyak Arab Saudi lah. Arab Saudi ni walaupun gagal sementara ada raja dia sekarang ni masalah dah. Anak raja tu lah, anak Raja Salman tu masalah dah. Tapi kita nampak dia tu masjid tu banyak sangat dah. Bahkan saya ingat duk Jepun dulu pun. Masa duk Jepun dulu orang Arab Saudi ni ada hak tolong dah. Tapi bak semaya jaga dah. Masa main ski dah, main salji tu dah. Dia semaya, dia tatah haji tu semaya dah. Pakar macam terbayar semaya dah. Kita tengok dia kecek tolong dah. Kita ingat tolong tak semaya bear dah. Tapi jaga dah. Jadi gitulah dah. Ya berzina ke dak wallahu alam. Tapi nak ibu ni begitulah. Jadi masjid ni Maulid dia buat banyak dia gini di Arab Saudi ke apa supaya orang ni boleh semaya belaka. Tidak ada yang tertinggal semaya Jumaat tu dia buat banyak. Di permeh kuasa satu permeh, satu tempat permeh mesti wajib ada masjid. Masjid kecil ke masjid sesuai dengan tempat tu. Jadi banyaklah. Sebab banyak sangat masjid ni dia tak beri azan tu kuat sangat setengah tempat tu ataupun azan yang qomat saja. Dengar semaya tu speaker dalam, dia guna speaker dalam. Ni kata macam tak boleh dengar ngajar tu tempat sebab banyak sangat ni. Itulah cerita dia. Dianjurkan pada setiap penduduk setiap kampung untuk membangunkan masjid sehingga mereka mudah menunaikan solat. Yang pentingnya agama begitu juga. Walaupun besar masjid Mekah, masjid Madinah besar dah. Bukan zaman dulu ni, zaman dulu pun. Ya kira ada masjid Kuching dan masjid ke apa. Agama dia bukan fikir besar pahala kat. Tak sebab nak masjid kecil dekat-dekat ni. Kita pergi jauh sikit dah. Kita tengok tidak gitulah. Pada zaman sahabat lagi pun. Yang penting kalau boleh memang pergi masjid besar, masjid Mekah. Nah, kita duduk pergi jaga-jaga di Mekah tu molek lagi semaya seluruhnya di Masjidil Haram. Tapi orang jauh sikit. Sampai menyusah ke dia pula. Agama tidak ajar siapa nyusahnya dah.
Jadi dia ada masjid-masjid kecil. Sejak zaman sahabat, masjid kucing, masjid gapa kita pergi Mekah Madinah tu. Yang pentingnya orang dekat-dekat tu boleh semaya jemaah. Tidak menyusahkan, tidak sapa dia ni lepas semaya jemaah. Kerana jauh sangat masjid utama, masjid besar dah. Itu matlamat dia lah. Bahkan sebagian fuqaha berkata bahawa boleh membangunkan masjid di atas jalan apabila hal itu tidak menyulitkan masyarakat umum dan memang sangat diperlukan. Atas jalan pun boleh. Sama telah tempat lain lah. Kita mengerti bahawa maksud didirikannya masjid adalah untuk menyediakan tempat solat yang cukup bagi orang-orang yang hendak mengerjakan solat. Ketika masjid telah selesai dibangunkan, baik yang membangunnya itu penguasa maupun rakyat dan telah keluar izin untuk mengerjakan solat di dalamnya, serta sudah pernah ada orang yang mengerjakan solat dalamnya walaupun hanya sekali, maka masjid tersebut telah menjadi wakaf dan milik seluruh kaum muslim. Tidak boleh melarang seorang pun untuk mengerjakan solat di dalamnya. Dan juga tidak seorang pun boleh memilikinya secara peribadi. Masjid mestilah tetap pada keadaannya, iaitu sebagai tempat yang digunakan untuk beribadah. Para fuqaha mengatakan bahawa apabila diperlukan dan tidak membahayakan, boleh memperluaskan masjid dengan mengambil sebahagian jalan. Kalau tidak ganggu lalu apa ada buat jalan kot lain kau corner sikit boleh ambil atas jalan pun boleh ambil buat masjid lagi. Jika masjid sudah begitu sempit untuk menampung orang yang solat, sementara tanah di sampingnya milik orang, maka boleh mengambil tanah tersebut dengan membayar harganya. Walaupun itu dilakukan dengan cara paksa untuk menghindari bahaya yang akan menimpa orang banyak. Kadang-kadang kena paksa juga. Tak usah jual pun. Guna-guna kuasa undang-undang ke apa. Kerana masjid tak sempit. Masjid sempit sangat lah. Jadi boleh sampai tahap paksa. Macam tempat kita lah. Ada nak buat jalan pun bincang gitu. Macam paksa setengah ni. Tapi gitu dah, paksa-paksa pun bayaran tu biar setimpal lah. Agama ni bukan betul pasal paksa pun jangan siapa kena. Jangan mahadah pula. Ini untuk kebajikan bersama. Jika tanah tersebut adalah tanah wakaf untuk masjid, maka boleh memperluaskan masjid dengan menggunakan tanah wakaf tersebut. Memang ada tanah wakaf, memang bolehlah bersama atas tanah wakaf tersebut. Namun dengan terlebih dahulu meminta izin kepada qadi, hakim, pemerintah. Apa-apa pun yang bincang dengan pemerintah. Pemerintah ni jahat setara mana pun dia pemutus. Kalau balah dia tetap untuk mengelakkan pertentangan pendapat, pemerintah lah memutuskannya. Demikian juga boleh memperluaskan masjid atau mendirikan khemah pada arah angin atau arah matahari dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil tanah wakaf masjid. Ambil duit daripada tanah wakaf masjid tu untuk kepentingan masjid, tak ada masalah. Jika ada masjid yang sempit dan sudah tidak dapat menampung jemaahnya, dan masjid itu tidak dapat diperluaskan lagi atau juga sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka masjid itu boleh dijual. Dan wang hasil penjualannya itu digunakan untuk mendirikan masjid yang baru. Ini pun ada setengah ringgit. Kata masjid ni. Ni ada sebagian fatwa. Memang ada. Kita jumpa ada. Dari masjid, pas kiamat pun jadi masjid. Tak boleh nak jual, tak boleh nak gapo. Tanahnya wajib wakaf. Sampai hari kiamat ni. Tapi Syekh ni, dia guna dan pendapat ini Ibn Taymiyah juga pada tak. Maksudnya pendapat yang mana jangan dah rigid sangat. Masjid tu memang tak sesuai dah. Orang tak duduk, orang tak boleh semaya di situ. Buruk doa dah. Boleh buat benda lain dah. Jadi kita jual tanah wakaf tu, jual masjid tu, buat tempat lain. Buat tempat lain. Ada pula dia kata, alah, wakaf-wakaf tu habislah pahala orang dulu dah. Masjid tu orang tempat lain habislah. Pahala orang buat masjid dulu dah. Paksa buat tempat lain pula dah. Kita anggap begini dah. Dia jual tu jual masjid. Tak dah. Jual masjid lama tu. Buat benda lain tu. Tanah tu buat bangunan ke apa jual dah. Jadi duit tu tak boleh tu. Orang asal juga daripada simpan orang asal juga. Buat masjid baru. InsyaAllah boleh juga pahala pada masjid baru. Orang lama tu pantak. Pasal dia ada harga tanah dia. Tanah tu semakin meningkat, lagi lama lagi meningkat. Dia jual tanah masjid lama tu nak pembangunan benda lain dah. Tak sesuai tu masjid orang tak ada situ kau tak sesuai dah. Kita buat lain dengan lebih besar. Dengan harga melambung naik tanah hak dulu hak murah tu. InsyaAllah tu asal hak sedekah. Wakaf ke masjid dulu. Tetap boleh ada gear juga insyaAllah. Walaupun buat tempat baru. Jangan mikir strict sangat lah dah. Jangan mikir mudah. Tak ada lah bubung saya buat dulu dah. Dah buat dah. Pasal dia nilai tanah ni bukan nilai tanah saja. Nilai sekali bangun ni. Walaupun nak roboh, dia kena nilai sekali bangun ni masjid tu sendiri. Dia bukan jual tanah saja. Jadi insya-Allah dia boleh gia juga walaupun buat tempat baru.
untuk orang yang telah berpuluh-puluh tahun dulu sedekah, nah, beratus tahun dulu sedekah, insya-Allah ada gear dia lagi dia. Ada pahala dia lagi. Okey. Demikian juga boleh mengadakan perbaikan terhadap satu masjid apabila hal itu diperlukan. Jadi kena fleksibel, kena benda tu. Jangan kita ambil pendapat fiqh yang rigid sangat jumuk dah. Sehingga kita tak boleh compare. Kalau tempat tak sesuai, kita jual, kita buat benda baru, duit je daripada nilai harga tanah dan harga nilai masjid tu, yang kita dapat pitih tu, kita buat tempat lain yang lebih luas, lebih baik, lebih cantik. Maka benda itu, insya-Allah orang lama sedekah pun boleh lagi dia dah, insya-Allah. Dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan, saudara penanya dapat menyimpulkan bahawa perluasan masjid boleh dilakukan dengan menggunakan tanah wakaf masjid dengan izin dari orang yang bertanggungjawab dalam urusan keagamaan di daerah tersebut. Demikian juga boleh memperluaskan masjid dengan menggunakan tanah-tanah yang ada di sekitarnya apabila memang sangat diperlukan. Namun tentunya dengan memberikan ganti rugi yang cukup kepada para pemilik tanah tersebut. Wallahu a'lam. Walaupun kita nak ambil tanah orang rumah kikan nak besar, tapi biar becem molek lah, biar pampasir apa bayar tu, biar sedai molek dah. Jangan bayar murah. Betul-betul kita kerajaan Islam ni, rakyat pun kena taat dah, biar karut pun dah. Biar sesuai lah orang tu duduk nak tanah juga. Nak ganti rumah dia hak mana roboh ni nak. Cakap bayar murah, tambah tanah. Kalau ni rumah kau mahal, tanah kau mahal, biar sesuai dengan keadaan semasa lah. Jangan dia jadi tak boleh duduk mana, tak boleh nak beli tanah tu. Murah bayar dah, tak boleh nak gitu. Kita khianat lah. Dah. Jadi agama ni dia kena timbang tara, bicem molek. Sesama masalah molek. Banyak masjid. Ada tanya, kami punya sebuah desa yang penduduk laki-lakinya yang telah balik berjumlah 80 orang. Desa kami terdiri dari 2 kabilah. Ni jenis orang Badawi ke Hotel mana daripada pasir mana jauh dah. Dan mempunyai sebuah masjid tua yang hanya dapat menampung 40 orang sahaja. Kerananya masjid itu tidak dapat menampung semua penduduk desa untuk mengerjakan solat di dalamnya. Apalagi bila ditambah dengan 30 orang yang datang dari luar desa yang biasa mengerjakan solat di masjid kami itu, jadi tambah orang luar pula mari. Hak jauh sikit nak semai situ juga. Atas dasar itulah salah satu kabilah membangunkan masjid yang dapat menampung semua penduduk desa dan juga orang-orang yang datang dari luar desa. Namun hal itu menyebabkan terjadinya perselisihan di antara 2 kabilah. Tak Arab ni 2 kabilah ni, 20. Dia kuat kabilah-kabilah ni. Ada tak kena sikit ibadah ni. Dan akhirnya mereka mengerjakan solat di 2 masjid yang berbeza pada saat yang sama. Masing-masing masjid itu pun hanya digunakan oleh tidak lebih dari 30 orang. Jadi orang 30, orang 30 orang. Apakah sah hukumnya mengerjakan solat pada kedua masjid tersebut ataukah hanya sah pada salah satunya sahaja? Jika demikian, masjid yang manakah itu? Dia tak cerita masjid semai Jumaat ke tidak dah. Masjid Jumaat ke tidak dah. Sekadar ayat semai Jumaat. Apalagi kita baca Syekh ni kata gabang. Syekh ni jawab kan. Islam datang untuk merelasikan 2 perkara agung, iaitu akidah tauhid dan tauhid kalimah, penyatuan kalimah. Jadi masalah Islam datang ni 2 perkara. Pertama, akidah tauhid. Kalau dari Quran tu daripada awal hingga akhir dak cerita tauhid lah. Itu matlamat utama. Tauhid tu ada tauhid rububiyah. Nak cerita Allah ni berkuasa menguruskan alam, jaga alam. Ada tauhid uluhiyah, tauhid dalam segi ibadah. Ada tauhid hakimiyah, hukum-hukum Allah ni. Ya Allah tentukan hukum-hukum kewajipan apa, ini hak Allah. Yang orang lain tak boleh tentukan. Begitulah banyaklah tauhid ke apa lagi dah. Tauhid yang mana hak Allah. Allah sahaja berhak, tiba-tiba orang lain tak boleh lah, tak berhak buat benda yang Allah buat. Tu tauhid dah. So lagi tauhid kalimah, maksudnya penyatuan hati-hati, kalimah-kalimah, kata-kata ni, persatuan ni. Islam ni untuk menyatukan umat Islam. Islam datang ni untuk menyatukan hati-hati umat Islam. Solat berjemaah ditetapkan untuk menyatukan kalimah. Matlamat kita semai jemaah ni untuk satu hati dan mempertautkan hati. Tu matlamat dia. Banyaknya solat jemaah yang didirikan tanpa memperhatikan keperluan akan mendatangkan perpecahan, bukannya persatuan. Kalau benda tu dekat, tak jadi menyusahkan tak. Buat 2 tempat dekat-dekat lah. Tu pecah belah tak. Tak betul lah dulu ada kata dia marah ke Wahabi dah, Arab Saudi ni. Kajian Saud. Dulu dia kata umat Islam bersatu, semaya boleh bertoleransi dia kata. Dalam satu masjid Mekah tu ada 4 mazhab. 4 bucu tu, 4 papai tu
Oh ni mazhab Ambali, oh ni Hanafi sini, Syafi'i sini, dan Maliki sini. Jadi pak semaya dah naik. Dia kata tu toleransi. Tak betul gitu dah. Ha ni. Jahat-jahat orang kata jahat-jahat Saudi ni boleh menyatukan. Boleh menang tu dia paksa supaya so je tu iman dah. Dia pun ngajahlah bagi gili hok ni semaya ni waktu ni orang mazhab ni. Gitulah dulunya. Dah ni lain lah. Dah ni sore ya. Tapi nak nyebut je dia lah menyatukan pak mazhab ni dengan satu tu iman dah. Dia kepada Raja Sa'ad lah 1920 hari lagi. Okey, lepas tu para fuqaha telah berkata bahawa wajib hukumnya mendirikan masjid di satu kota dengan bersandarkan pada keperluan. Jadi kita buat masjid ke apa kerana keperluan. Matlamatnya keperluan lah. Kalau tak perlu banyak masjid. Kalau tempat kereta, setengah tempat kereta ni masjid banyak daripada orang tak. Surah banyak daripada orang. Jadi kita perlu kita buat. Tidak masuknya kalau kita nak boleh pahala pun kita baca hadis ni. Siapa yang bina masjid, maka Allah bina rumah di syurga. Kita kata tempat nak buat dah. Tempat tak ada orang pun nak buat. Tak perlu pun tak nak buat. Jadi pecah belah tu tak ada faedah gitu. Matlamatnya untuk kesatuan. Untuk tidak menyusahkan orang pergi jauh dah. Takut dia pergi lewat, tak ada semain jemaah, tak ada apa takbiratul ihram bersama imam kerana jauh. Itu barulah kita kata ada keperluan dah. Dan tidak selayaknya adanya banyak masjid jika hal itu tidak diperlukan kerana hal itu hanya akan memecahkan jemaah, mencerai-beraikan kalimah, sekaligus menghilangkan hikmah yang terkandung dalam solat berjemaah. Maksud solat jemaah ni untuk kesatuan jemaah, untuk gabung-gabungkan dah. Sebagian fuqaha mengatakan haram hukumnya membangunkan masjid di samping masjid yang sudah ada kecuali apabila diperlukan. Misalnya kerana sempitnya masjid yang pertama ataupun jelah jauh ke apa, susah nak pergi lagi. Sempit masjid pertama boleh lah nak masjid lain. Tapi bukan kerana balah. Bukan kerana balah. Okey, ada masjid dibina sehingga atas jalan padahal cakap cukai. Tak apa, kapi bayar cukai pun tak. Sekolah Cina pun KJL buat cukai Islam bayar tak. Kadang-kadang gereja pun ada tak. KJL buat PT sikit dah. Jadi benda tu apabila cukai tu tak kisah KP beri cukai pun tak. Kalau KJL atas pihak pemerintah tu beri ke tak beri dah. Ia tidak menganiaya dah. Yang penting tidak menganiaya satu sama lain. Macam molek dah. Atas jalan ke atas apa pun, kalau benda tu tidak menafikan hak orang lain tak apalah. Kalau menafikan tak bayar pampasal pun tanah Islam pemerintah ataupun edukasi masjid ambil tanah orang tak usah bayar tanah dah. Tu kena tak boleh nak. Yang pentingnya tidak mengabaikan hak orang lain dah. Tak. Okey, habis. Para fuqaha mengatakan bahawa masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi di Madinah dan kemudian Masjid Aqsa di Qudus. Al-Qudus. Di Palestin lah. Setelah ketiga masjid di atas, maka yang lebih utama adalah masjid yang lebih tua usianya. Jadi kalau kita nak pilih nak pergi sembahyang masjid yang lebih tua tu lebih utama kita pergi. Jika dua masjid mempunyai umur yang hampir sama, maka yang lebih utama bagi seorang adalah masjid yang paling dekat dengan rumahnya. Jadi lepas masjid yang lebih tua, yang lebih lama, kalau kira masjid yang dekat dengan rumah dia. Jika keduanya sama-sama dekat, maka lebih utama adalah yang lebih banyak jemaahnya. Mana orang lebih ramai lah, paling banyak lah pahala dia lah. Lebih baik kita pergi sembahyang jemaah di situlah. Kalau kita boleh pilih lah. Satu hal yang penting dipelihara oleh kaum muslim di mana sahaja ialah jiwa persatuan, persaudaraan dan kecintaan satu sama lain. Tadi kalau dia penting matlamat dia untuk kesatuan. Kalau siapa balah, tak ada mana lah kita nak buat masjid benda comel tapi balah. Tak sih gitu dah. Kita buat sesuatu tu siapa yang penting siapa yang matlamat. Selesai masalah Islam. Kerana mereka beragama dengan agama yang satu, membaca kitab yang satu, menghadap kiblat yang satu, menyembah kepada Tuhan yang satu dan memperolehi petunjuk melalui sunnah Nabi yang satu. Bagaimanapun mereka tidak boleh menjadikan masjid atau solat sebagai bibit perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Jangan jadi sebab. Tapi pak kita pun ada juga ni tak. Kadang-kadang orang politik. Dia kontrol masjid ni, surah ni.
Masjid ni kontrol tu majlis agama ni kadang-kadang dia cari tu AJK ni untuk ngulu UMNO untuk lepas you kira nak suruh rata sikit. Tapi kalau balasah ni memang hak ni balasah UMNO, hak ni balasah PAH. Orang PAH tak pergi balasah ni, orang UMNO tak pergi balasah ni. Jadi benda ni sepatut tidak jadilah. Matlamat kita untuk kesatuan tu satu bincang dah politik masa untuk semaya band ni di masjid ni. Tapi gitulah politik punya bahasa tu. Okey, habis itu. Jika desa itu kecil dan seluruh penduduknya tidak mengalami kesulitan untuk bertemu pada satu masjid, maka lebih utama mereka melaksanakan solat jemaah di satu masjid sahaja, terutama solat berjemaat dan solat Aidul Fitri dan solat Aidul Adha. Kalau benda tidak sulit, itu kita poin ni tidak sulit. Boleh buat setepat lah, buat banyak jadi orang pecah belah. Kita nak suruh satu ke? Jika mereka mengalami kesulitan untuk pindah ke salah satu dari dua masjid di atas, maka tidak ada larangan bagi mereka untuk mengerjakan salat di masjid yang mudah mereka datangi. Kalau jadi payah, pergi hak mana mudah lah, gitu lah. Solat boleh dilakukan di kedua masjid tersebut. Kalau ada dua masjid, mana boleh, kita boleh pergi belakang lah. Namun tidak boleh mengatakan bahawa masjid ini adalah masjid kabilah fulan. Ni tak boleh. Dia kata gitulah, ni masjid UMNO, masjid PAH. Dan masjid yang itu adalah masjid kabilah fulan yang lain, lalu menjadikan hal itu sebagai sebab terjadinya perpecahan dan permusuhan di antara pengikut agama dan ajaran yang satu. Kita tak bui dah. Masjid mazhab ni, masjid gini, jadilah sekali jadi tak satu lah Islam. Sepatutnya kita kena meraihkan satu sama lain. Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyeru sesuatu yang lain di dalamnya bersama-sama Allah. Surah Al-Jin ayat ke-18. Islam meminta kepada seluruh saudara seakidah dan seiman untuk menjauhi segala sesuatu yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Allah SWT Tuhan mereka telah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Hendaknya putera-puteri Islam selalu ingat akan hal ini. Jadi matlamat kita ni menyatukan. Kalau buat benda baik nampak, tapi senang pecah belah jadi haram. Buat masjid pun jadi haram kalau nak pecah belah. Zaman Nabi pun ada masjid dirar je. Dalam Quran sebut ni masjid dirar. Nabi suruh peracun masjid dirar ni. Orang munafik buat ni nak suruh pecah supaya geng dia ni, geng munafik dia kumpul setempat untuk bincang pokok dia supaya orang Islam boleh pecah ni. Matlamat dia tu Allah tahu, dan Allah kata, Allah suruh Nabi peracun masjid dirar. Kalau buat masjid sampai pecah belah tak ada pedas kan. Perhabis sekejap. Kita perhabis depan ni masuk bawah soalan. Okay, kayu runtuhan masjid. Ada sebuah masjid yang terbuat dari kayu yang telah diruntuhkan, dan kemudian di atasnya didirikan sebuah masjid dengan model yang baru. Apakah boleh menggunakan kayu runtuhan masjid tersebut untuk mendirikan madrasah? Masjid itu bahagian untuk masjid. Tiba putuslah nak buat molek dah. Molek tu bahagian dia ada sebahagian tu buat masjid. Ada kayu dia tu dia kata nak buat benda lain, kata tak buat madrasah, sekolah, pak ngaji dah. Okey, jawapannya, masjid adalah rumah Allah. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Jin ayat 14 menyebutkan, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun dalamnya di samping menyembah Allah. Jangan sembah benda lain. Seseorang pun tak boleh. Oleh sebab itu tidak ada boleh ada kubur tu dah. Bukan masalah najis utama ni. Kalau kita tengok ayat Quran hadis ni, jelas maksudnya pengagungan. Sebabnya Lata Uzza ni, mana Lata Uzza ni, orang Arab sembah tu sebenarnya orang soleh, orang tak lebah, orang tak guru dah, orang juru. Orang yang berjasa besar dalam masjid upacara haji tu. Ramai yang berjasa besar dalam upacara haji, orang makan minum gap. Orang soleh ni diingati oleh orang Arab, dia sekali jadi Tuhan, jadi berhala. Jadi begitu juga kubur-kubur orang soleh ni tak. Tidak boleh duduk sekali di masjid. Bertukar, nama orang bertukar. Tak nampak Tuhan Allah ni jauh besar tak. Jauh duduk Allah ni. Tak nampak. Hak nampak boleh ingat boleh bayar ni tak guru dah. Orang soleh. Dan sekali jadi syiriknya. Okey, atas dasar inilah maka dalam Islam masjid adalah bangunan yang diwakafkan untuk melaksanakan solat dan ibadah. Masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Masjid itu rumah Allah, kita kata dah. Punya Allah lah. Bukan Allah duduk cakap itu. Apa nama bunyinya? Rumah Allah ni Allah punya dah. Para fuqaha berkata bahawa alat-alat maupun bahan-bahan runtuhan sesuatu bangunan wakaf
seperti keramik, kayu dan batu hanya boleh digunakan untuk membangunkan bangunan wakaf itu lagi. Kalau tu nak buat wakaf masjid, untuk bangunan wakaf sajalah. Kalau tidak kan jual, tukar benda lain lah. Hal ini dimaksudkan supaya bangunan wakaf itu tetap berdiri selamanya. Jika bangunan wakaf itu tidak memerlukan bahan-bahan tersebut lagi pada saat sekarang, maka bahan-bahan itu haruslah disimpan hingga saat diperlukan. Kalau boleh simpan katanya. Sebab bangunan wakaf itu cepat atau lambat pasti akan memerlukan perbaikan. Bahan-bahan tersebut disimpan supaya tidak sulit untuk mendapatkannya manakala ketika diperlukan. Jika tidak mungkin memanfaatkan bahan-bahan tersebut lagi disebabkan tidak dapat disimpan dengan utuh dan juga tidak mampu untuk memperbaiki kerosakan yang terjadi padanya pada masjid itu, maka bahan-bahan tersebut bolehlah jual. Kalau tak boleh cukup nak guna semula, kita jual. Kita nak suruh ada manfaat bagi bahasa masjid tu, supaya kita boleh wakaf ganti untuk masjid ni. Dan kemudian wang hasil penjualannya itu digunakan semula untuk membangun bangunan wakaf tersebut, bangunan masjid ke, ikutlah orang niat gapo wakaf tu ni. Wakaf masjid, wakaf sekolah. Jadi wakaf tu duit yang kita pakai bui kok gitu nah. Tak save pun kalau boleh jual dulu supaya tetap ada manfaat lah untuk wakaf. Bangunan wakaf tu asalnya ni. Yang bangunan wakaf yang asal tu tetap bermanfaat bagi dia lah. Alasan dibalik ketentuan di atas adalah bahawa yang dimaksudkan dengan wakaf dalam syariat adalah mewakafkan sesuatu benda tertentu dengan sifat tertentu. Di wakaf ni matlamat je nak benda tu lah. Kalau tanah, kalau bangun ni agak tiap-tiap, besi-besi, semi-semi lah. Mozek. Jadi benda tu dia bagi sebenarnya, bukan pitih asal dia bagi tu wakaf nak. Dengan ungkapan lain, wakaf adalah memindahkan kepemilikan suatu benda dari manusia kepada Allah SWT. Jadi asal milik tu manusia pindah kepada Allah. Gitulah maksud wakaf. Dan memeliharanya sebagai milik Allah, yang manfaatnya dapat sampai kepada hamba-hambanya. Walaupun milik Allah, hamba-hambanya mendapat manfaat. Kita sebut dia kaedah je hamba-hamba Allah ni. Hari tu kita bincang dah, hari tu lah. Orang jika ada bincang hadis pasal orang ada hadis tu walaupun ada berbincang ke, ada kata lemah lah secara asalnya, tapi kalau nak hujah pun dia sebut kalau kita di pada pasir ke dalam hotel, kenderaan kita tu hilang dah. Unta kuda kita hilang ni contoh zaman dulu lah. Kita sebut wahai hamba Allah, sekat kuda aku, sekat unta aku dah. Tak boleh hilang dah. Jadi kita sebut wahai hamba Allah, kena ada wahai hamba Allah, kena ada dah. Jadi kita suruh hamba Allah ni kita sebut Allah supaya nampak kita bukan hamba, dia pun hamba Allah, bukan tuan kita. Sebut hamba. So, lepas tu Allah saudara. Nak ayat bunyi Allah tu sebenarnya Tuhan kita. Mu nak hamba pada Allah. Aku ni manusia mulia, mu kena taat sebagai hamba Allah, mu kena tolong aku. Sebab ni nate ko gapo makhluk ni, jin ko gapo apa. Semua tu sepatutnya tunduk kepada kehendak manusia dah. Tu saya lah sebab kita tuan manusia ni makhluk yang mulia. Gitu dah. Jadi tak boleh ganti dengan wahai Bulia bil Mulkan, wahai Nabi Khadir, wahai Syekh Abdul Qadir Jalali. Tak boleh tukar sebab tu kita tak boleh hamba Allah. Seolah-olah tu jadi Tuhan kecil lah. Tu jadi syirik kan. Mengagungkan tak boleh. Jadi lemah, hina, bergantung, harap. Mengharapkan benda yang tidak ada kuasa seperti ada kuasa Tuhan. Tu jadi syirik. Hak kita sebut wahai hamba Allah, sekat nate tu. Wahai hamba Allah, melekat ke gapo ke jin ke, tunjuk jalan ni. Itu sebagai makhluk, sebagai arahan dah. Kita di dalam hotel gapo ni, kalau kita sorang, seolah kita masuk kampung jin, kampung melekat gapo jin ke, tempatnya banyak makhluk gaib daripada kita. Seolah kita tu jadi benda gaib dah. Jadi kita suruh tu jangan sebagai tuan, jangan sebagai hamba. Sebab itu kita sebut wahai hamba Allah. Mu tu hamba Allah dulu. Dan hamba Allah ni sekadar asalnya ikut perintah Allah. Tu dah. Dan mu perintah Allah ni suruh hormat, kena ikut. Kena memuliakan manusia. Bukan manusia memuliakan jin dan malaikat ni. Tu kaedah dia. Tak apalah tu cerita dah. Jadi hamba milik Allah masjid itu adalah masjid walaupun milik Allah, tapi sampai kepada manusia, hamba-hamba Allah manusia dah. Oleh kerana itu wajib hukumnya mengeluarkan satu benda yang telah diwakafkan dari kepemilikan seorang dan menyerahkannya pada Allah semata-mata. Jadi wajib hukum satu benda yang telah diwakafkan daripada milik seorang, suruh pada Allah tu. Jadi kita kena jagalah keluarkan.
Dengan demikian, benda wakaf tersebut terbebas dari kepemilikan seseorang lagi. Sehingga manfaatnya dapat terus mengalir untuk tujuan semula benda itu diwakafkan. Jadi dia supaya mengalir, jangan hilang manfaat dia. Bagai jokong ke kayu ke apa. Jangan terus tak pakai lama, kita pakai. Ambil lah AJK masjid ke, atau email ke. Tak lebar mana, tak boleh. Dia wakaf, harta wakaf masjid. Kita kena jual lah, nak beri ke dia. Pasir ke apa hak masjid. Email tak lebar lebih-lebih ni nak bayar. Beli PT tu beli ke masjid semula. Dia berpatutnya lah. Jangan murah doa tak. Rugi masjid pun tak. Mahal tu lebih baik. Tapi tak sanggup kan. Harga berpatutnya lah. Masjid dengan serta-merta akan menjadi bangunan wakaf dan milik Allah SWT. Tak kala selesai dibangunkan dan orang akan melaksanakan salat di dalamnya. Namun demikian diriwayatkan bahawa Ibn Taymiyah membolehkan menjual pohon-pohon yang ada di sekitar masjid dan kemudian membelanjakan hasil penjualannya itu untuk keperluan masjid juga jika dalam hal itu ada maslahat. Ibn Taymiyah lah biasa fatwa ni lebih terbuka. Dalam masalah muamalat ni tak setuju sama mana Ibn Taymiyah pun banyak fiqh muamalat ni. Fiqh melibatkan kontrak wang dan sebagainya, perjanjian ke apa, banyak selesai dengan pendapat Ibn Taymiyah. Ia lebih luas penggunaan qawaid fiqhiyah lah, usul fiqh dia tinggilah, menyebabkan banyak selesai. Kalau main buah betul persodek ikut mazhab yang asal, banyak kita masalah no. Kita ni mazhab Syafi'i ini betul persodek benar tak? Sepatutnya zakat kita tak boleh guna wang. Lepas tu jual beli kita sepatutnya sebut mulut, kena lafaz. Saya beli dengan harga gini. Bagai ni. Orang tu pun jawab orang jual, saya beri ke awak dengan bayar awak berapa banyak sebelah gini Kena royak mulut lafaz, kena ada lafaz sebenarnya dah. Tapi tempat kita pun tak pakai mazhab Syafi'i gitu dah. Sebab dia sulit, sukar dah. Yang pakai mazhab Syafi'i ni ialah di Jepun. Jepun ni kalau kita pergi kedai dia akan sebut bajalah ni bagai-bagai ni harga sekian-sekian gini-gini. Orang tu pun terima, kita pun ajak haid lah dah. Tapi dia royak DT, cashier tu tak. Dia terima PT royak DT. Cucu je banyak ni royak dah. Terima bisnis banyak ni, cucu banyak ni royak dah. Jadi mazhab Syafi'i sungguh orang Jepun. Kita apalah situ dah. Dan Ibn Taymiyah juga berkata bahawa seorang pengelola wakaf yang dipercayai boleh mengubah bentuk benda wakaf kepada bentuk yang lebih baik. Boleh tukar pada wang, tukar pada benda yang lebih baik. Jangan kita kata ni wakaf, jual apa tak boleh. Sedangkan kita tak perlu dah. Semakin lama semakin tidak berharga bagai tu. Tak ada lagi orang tak ada orang nak beli dah. Lagi tak ada orang nak beli, tak boleh nak ganti benda yang lebih baik. Janganlah fikir rigid sangat, jumuk sangat menyebabkan kita tak boleh ke hadapan dah. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin tatkala mengubah bentuk dua masjid suci yang berada di Mekah dan di Madinah. Juga sebagaimana itu telah dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu tatkala memindahkan Masjid Kufah dari satu tempat ke tempat lain. Sebenarnya saya sahabat lagi terbuka dah. Masjid asal ni pindah waktu tempat lain pula dah. Kerana tempat tu tak sesuai dah. Dan kita kata ni wakaf sampai kiamat tempat ni nak ganti mana dah. Tidak gitu sebenarnya. Dari huraian yang telah dijelaskan, kita dapatlah menyimpulkan bahawa kayu-kayu masjid yang ditanyakan apabila tidak diperlukan lagi untuk membangunkan masjid yang baru, maka jika mungkin dan mudah, kita mestilah menyimpannya. Kalau benda tu boleh pakai masak kerapel, kita boleh simpan dulu. Sehingga kelak dapat dimanfaatkan lagi untuk kepentingan masjid tersebut. Jika sulit untuk memeliharanya, maka kayu-kayu tersebut bolehlah dijual. Dan kemudian hasil penjualannya itu diinfakkan pada masjid tersebut juga. Jadi kalau kita bagi-bagi masjid ni, simpan penuh, baik kita jual, kita ayatlah beli ni biar dengan niat sedekah. Janganlah kira sangat dah. Niat nak sedekah, ambil beli pun dengan niat sedekah. Dan duit tu kita boleh guna sebalik kepada masjid ni. Jika kita anggap masjid itu sudah tidak memerlukan lagi kayu-kayu tersebut maupun wang hasil penjualannya, lalu hendak didirikan madrasah Islam yang digabungkan dengan masjid, maka kayu-kayu masjid tersebut dapat digunakan untuk membangunkan madrasah itu. Jadi kayu masjid tiba-tiba orang kata nak madrasah tempat belajar biar berasing ke dengan masjid. Lah ni kan ada masjid mana-mana dia buat bilik seminar suku ke tempat mengaji Quran ni. Bukan betul-betul dalam masjid. Sebab tu ganggu orang nak semaya nak mengajar di masjid. Dia buat kelas fardu ain ke atau kelas Quran tu dibangun di tepi masjid pun.
matlam dalam tanah masjid juga lah. Tapi sebab dia nak suku tidak ganggu semaya tu, dia buat suku. Kalau begitu tak ada masalah. Kayu tu guna untuk madrasah pun tak apa dia kata dah. Tapi gitulah. Yang matlamat untuk mengimarahkan masjid ataupun fungsinya sebahagian daripada fungsi masjid. InsyaAllah boleh kita guna kayu-kayu tersebut yang tak digunakan untuk masjid. Tidak punah saja. Kita buat untuk madrasah ataupun panggil bangunan khusus lah untuk mengajar Quran dan sebagainya. Setakat itulah kita perbincangan kita hari ni tentang tiga perkara dah. Iaitu baca Quran di masjid, perluasan masjid, 4 perkara banyaknya masjid tu, dan kayu runtuhan masjid digunakan untuk madrasah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.